Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan topik persekitaran kod arahan bagi standard pelajaran 1312, membezakan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam kod segmen. Jom. Jadi pemboleh ubah. Apakah itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah storan dalam ingatan komputer yang digunakan dalam atur cara. Dalam konteks peraturcaraan, komputer pemboleh ubah digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu diguna berulang kali oleh atur cara yang dibangunkan. Pengatur cara dapat memanipulasi data yang disimpan dalam pemboleh ubah mengikut kod arahan yang ingin dibangunkan. Dalam kata yang mudah, pemboleh ubah ni boleh berubah-ubah nilai dia bergantung kepada input yang dimasukkan ataupun pengatur cara itu sendiri. Semasa penulisan kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberikan satu label yang disebut pengecam yang disesuaikan dengan nilai yang tertentu. Contohnya dalam gambar rajah ini, pengecam dia adalah nama. So dalam nama itu, kita boleh tukar ada Daniel, Saifuddin dan sebagainya. Okey. Jadi pengecam suatu pemboleh ubah perlu dilabelkan dengan nama yang bersesuaian bagi membolehkan pengecam dapat dirujuk semula dalam kod arahan dengan mudah. Jadi kita menggunakan label pada pengecam ini dengan nama yang sesuai, yang mudah, yang pendek dan tidak mengelirukan. Dan juga tidak ada duplikasi, tidak ada dua nama yang sama. Itu yang pertama berkaitan dengan pemboleh ubah. Okey, di sini contoh di sinilah nama adalah pengecam dia dan Daniel adalah nilai dia. Dan kita berikan jenis data untuk Daniel adalah str. Str adalah singkatan untuk string. Okey, string. Jadi nilai Daniel ini boleh berubah bergantung kepada input ataupun bergantung kepada orang yang membina atau cara tersebut. Syarat-syarat untuk membuat pengisytiharan pemboleh ubah adalah seperti berikut. Pertama, nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z atau A hingga Z huruf besar ataupun digit 0 hingga 9. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut supaya kod-kod atur cara dapat dibangun dan difahami dengan mudah. Dan nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Tidak boleh dimulakan nombor dan tidak boleh ada ruang kosong. Okey, tidak boleh ada ruang kosong. Jika anda letak Daniel Hakimi, sama ada anda dekatkan Daniel Hakimi ataupun anda letakkan Daniel underscore Hakimi. Okey, itu yang pertama. Peraturan-peraturan penamaan pemboleh ubah. Nama untuk pemboleh ubah ialah case sensitif. Ia hanya boleh merangkumi huruf, nombor dan garis bawah underscore. Okey, garis bawah tadi tidak boleh. Ini kita ulang balik semula lah. Dan juga yang paling penting di sini, tidak boleh sama dengan kata kunci Python. Ini adalah kata-kata kunci Python yang ada, yang secara defaultnya value-nya memang ada di dalam Python, iaitu contohnya none, true, and, else, except. Kita tak perlu ingat semua, tetapi bila anda buat yang itu, tiba-tiba dia keluar error, didn't. Maksudnya antara kemungkinannya ialah pemboleh ubah anda mempunyai sama nama yang sama dengan kata kunci Python ni. Elakkan. Okey, itu yang pertama. Amalan baik penamaan pemboleh ubah, guna nama yang menjelaskan pemboleh ubah anda. Contohnya kalau nama, namalah. Kalau kelas, kelaslah. Okey, ini akan memudahkan penjelasan atur cara anda. Apabila nama boleh ubah menjadi lebih daripada satu perkataan, gunakan underscore untuk mengasingkan perkataannya. Contohnya, luas, underscore, segi empat, underscore, tempat sama dengan panjang, darat dengan lebar. Panjang dan lebar ni tak ada masalah sebab panjang dan lebar ini adalah formula dia. Okey, cuma di sini yang cikgu ingin tekankan ialah berhati-hati dengan penggunaan huruf besar, huruf kecil. Contohnya kalau L ini huruf besar, okey, maka bila anda ingin panggil semula pemboleh ubah ini, pastikan anda juga menulis L huruf besar. Kalau L huruf kecil, maka anda panggilkan juga dengan L huruf kecil. Dan dia very case sensitive. Pengistirahan boleh ubah dengan menggunakan bahasa atur cara Python. Okey. So dalam program anda yang cikgu telah ditunjukkan pada minggu sebelum ini, anda buka Python online tersebut, anda typekan nama. Ini adalah bentuk paparan Python secara offline ya, yang dalam komputer. Tetapi lebih kurang sama saja. Yang tak samanya yang atasnya lah.
3 baris yang atas ni. Yang baris 2, ke-4, ke-5 ni sama je. Ke-6 sama sahaja. Anda typekan nama sama dengan Daniel, print nama saya, koma, nama. Okay, jadi sini kita berikan pengecam dia nama dan nilai dia ialah Daniel, iaitu ini adalah satu pemboleh ubah. Nama saya Daniel. Jadi bila print, bila cetak, dia akan keluar nama saya Daniel. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey, ini adalah berkaitan dengan online Python yang kita telah sepatutnya anda telah pun install. Anda telah pun register, sign in menggunakan telefon bimbit anda ataupun menggunakan komputer anda. Di sini adalah arahan dalam buku teks pun ada soalan ini. Okey, jadi ini adalah bila anda buka online Python tersebut, dia akan terus keluar nilai-nilai ini. So anda boleh select all dan clearkan dahulu. Kemudian anda boleh type nama. Okey, nama sama dengan pembuka kata Daniel. Okey, pergi pada baris yang kedua, anda boleh print. Okey, print pembuka kata nama saya, kemudian letakkan situ. Okey. Kenapa nama saya tidak perlu ada underscore? Kerana nama saya bukan boleh ubah. Ia perkataan yang kita ingin paparkan. So nama saya, bila kita nak gabungkan dia dengan pemboleh ubah Daniel tadi, nama tadi, jadi kita akan letakkan koma dan letakkan nama pemboleh ubah tersebut, iaitu nama. Okey. Dia dah bagi siap-siap kurungan dah. Baris yang ketiga, kita nak habis lah. Okay, nama Daniel, print nama saya, nama. Okey. Jadi contohnya dalam kes ini kita boleh berikan jenis data kepada Daniel, contohnya string str. Okey, kita tambahkan di situ dalam kurungan pembuka kata Daniel, penutup kurungan, penutup pembuka kata, penutup kata dan kemudian penutup kurungan. Okey, anda ada tekan butang run dekat sini, di atasnya ada butang run. Anda klik run dan dia akan keluar di bawah ini nama saya Daniel. Maka program itu berjaya untuk dilaksanakan. Okey, seterusnya, apa itu pemala? Pemala bertindak seakan-akan pemboleh ubah, tetapi pemala menyimpan suatu data nilai yang tetap, tidak berubah-ubah dan akan digunakan sepanjang atur cara tersebut. So lazimnya pemala ini adalah perbandingan, perbezaan antara pemboleh ubah dan pemala. Pemboleh ubah punya nilai yang boleh berubah-ubah. Contohnya Daniel, Hakimi, Ahmad dan sebagainya. Tetapi pemala mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Contohnya kalau kita letakkan 25 lah untuk satu-satu nilai, tidak ada perubahan. Nilai yang perlu diingat, pengatur cara perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Tetapi pengatur cara tidak perlu mengingat pemala tersebut, kerana pemala ni biasanya tetap. Contohnya nilai pi untuk mengira keluasan bulatan pi j kuasa 2. Pi itu adalah nilai yang tetap, jadi tidak perlu diingat oleh pengatur cara, hanya masukkan perkataan pi. Bagi standard penggunaan nilai, tiada nilai yang standard, tetapi bagi pemala dia ada nilai-nilai yang standard. Contohnya pada pi tadi, nilai pi ialah 3.142. Itu adalah nilai yang standard. Dalam matematik pun kita menggunakan nilai yang sama. Okay, ini adalah contoh penggunaan pemala untuk mengira luas bulatan. Di mana pi, ni pi tadi lah, nilai yang tetap. Dalam matematik ke, dalam kejuruteraan ke, ini nilai pi dia, 3.142. So jejari 1 sama dengan 3. Yang ini adalah pemboleh ubah. Nombor 2, jejari 2 juga sama dengan 5. Ini adalah pemboleh ubah. Yang pi tadi adalah pemala. Okey, pi pemala, jejari 1, jejari 2 adalah pemboleh ubah. Luas bulatan 1 sama dengan pi darabkan jari 1 darabkan dengan jari 1. Maksud di sini ini adalah formula. Formula untuk mengira luas bulatan. Luas bulatan yang kedua, pi darab dengan jari 2 darab dengan jari 2. Ini adalah luas formula untuk mengira luas bulatan 2. Dan print luas bulatan adalah arahan untuk memaparkan luas bulatan
dan print luas bulatan 2 juga adalah arahan untuk output dia, apa yang kita nak dipaparkan pada program tersebut. Okey, pemboleh ubah X dan Y merupakan nama pemboleh ubah dalam contoh di bawah. Okey, X pemboleh ubah X, Y pemboleh ubah Y. X tambah Y itu adalah apa dia? Formula contohnya. Okey, di mana X nilai yang diberikan untuk pemboleh ubah X adalah 9 tambah 3. Jadi apabila kita tuliskan pemboleh ubah ini di dalam segmen kod kita, maka sebenarnya di dalam komputer itu akan diletakkan ruang-ruang tertentu untuk formula atau pemboleh ubah yang kita telah masukkan. Contohnya, kita anggaplah dalam storan komputer kita ada banyak petak-petak begini. Jadi bila kita masukkan X sama dengan 9 tambah 3, ada satu ruang kosong yang akan dimasukkan dengan nilai X sama dengan 9 tambah 3. Okey. Dan sekiranya kita masukkan nilai pemalar 25, maka dia akan cari, komputer akan letakkan di mana-mana saja secara rawak. Dia letakkan nilai pemalar 25. Dan kita letakkan nilai string, float dan sebagainya bagi setiap nombor yang kita masukkan. So, Python akan ambil lokasi secara automatik untuk setiap pemboleh ubah. Ada banyak lagi petak-petak kosong kat sini untuk diisi. Apabila anda menetapkan X sama dengan 9 tambah 3, bermaksud anda menamakan satu lokasi memori sebagai X dan nilainya adalah 9 tambah 3. Seperti kotak ni lah, petak ini. X 9 tambah 3. Pemboleh ubah nilai dalam lokasi memori Y. So, Y diberikan nilai Y ni, pemalar, nilainya adalah 2.5. Jadi, nilai ini tidak boleh berubah. Dan ada satu petak dengan nilai 2.5. Okay, ini adalah contoh latihan untuk anda buat, tetapi tidak ada dalam Google Form. Kita buat sama-sama, anda belajar sama-sama. Okey, harga secawan kopi. So, apakah nama pemboleh ubah yang sesuai? Ada, bergantung pada anda. Tetapi yang paling tepat, yang paling simple, paling mudah, paling ringkas ialah harga underscore kopi. So, apakah nilai jenis data untuk kopi, harga ni? Harga kadang-kadang RM2, kadang-kadang RM2.50. Jadi, bila ada perpuluhan, maka kita menggunakan jenis float. Jumlah kotak susu. Okey, jumlah kotak susu. Okey, jumlah kotak susu. Jadi kita boleh letakkan contohnya JUM jumlah underscore KOTAK. Jangan panjang-panjang. Okey, kalau huruf J huruf besar, J huruf besar. Kalau nak selamat supaya tidak berlaku kesilapan, semua huruf kecil. Jumlah kotak, ada tak perpuluhan? Tidak ada. Dia semuanya integer, nombor bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada 1/5. Jadi, kita letakkan integer. INT. Okey. EER, integer. Singkatannya INT lah di dalam kod Python. Jenis kopis dijual lah. Jenis kopi. Okey, jenis kopi. Jadi, kita boleh letakkan jenis underscore kopi. J huruf kecil. Nak selamat. Okey, supaya kita senang. Semua small huruf kecil. Jenis kopi, contohnya kopi Pak Arab, kopi Cekak Musang, kopi dangdut dan sebagainya. Jadi kita letakkan string, string. Dia maksudnya perkataan lah. Sewa kedai. Okey, sewa kedai ni adalah nilai ringgit. So, nilai ringgit boleh jadi nombor bulat atau boleh jadi nombor perpuluhan. Jadi, kita letakkan nama pemboleh ubah sewa underscore kedai. Dan jenis dia ialah float. Okey. Masa buka kedai. Masa buka kedai. Masa buka kedai ni ialah masa je lah. Okey, masa. Dan jenis data dalam Python untuk masa. Masa ni payah sikit ni. Kita ada belajar float, integer, string. Dia bukan float kerana dia adalah ni integer, string. Masa buka kedai. Kerana ada 2 titik situ kan.
Cikgu tak pasti yang ni, tapi mungkin kita boleh letakkan dia sebagai string. String. Nanti kalau ada pembetulan cikgu maklumkan string. Okey, terangkan ralat untuk nama pemboleh ubah yang berikut dalam Python. Okey, di sini lebar tolak 01 sama dengan 20. Syntax error dia invalid token. Invalid token. Lebar tolak 01. Lebar ada satu nilai pemboleh ubah, tolak 01. 01 ni apa? Kalau satu lah, tak ada. Sepatutnya ialah satu sahaja. Invalid token. Nilai lah, token ni nilai. Okey. Okay, sama ada anda boleh letakkan yang betulnya, sepatutnya ralat dia ialah 01 tu jadikan sama ada 1 ataupun sepatutnya yang betulnya ialah, mungkin formula tu yang salah. Cikgu tak pasti yang ni. Lebar sama dengan 20 tolak 1 kot. Macam tu. Okey, 20 tolak 1. Okey, seterusnya yang ini. Lebar sama dengan 20, tinggi sama dengan 30, luas sama dengan lebah darat tinggi pula. Okey, file line 1 in module luas sama dengan lebah darat tinggi. Okey, trace back most recent call last. Dia panggil salah. Dia letak lebar, dia panggil semula pemboleh ubah tu lebah. Jadi sepatutnya ialah luas sama dengan, bukan lebah tapi luas sama dengan lebar. Yang ini anda kena berhati-hati, syntax error. Lebar darabkan dengan tinggi. Okey, luas pun sama juga. Okey, luas L bukan huruf besar, L huruf kecil. Okey, kelas 20, invalid syntax. Kelas sama dengan 20. Invalid syntax. Okey, di sini ada kemungkinan kelas ni ada di dalam kod Python. Ada dalam fungsi-fungsi kod Python. Jadi elakkan menggunakan perkataan kelas. Mungkin kita boleh ubah kepada kelas sama dengan 20. Okey. Okey, kelas sama dengan 20. Kerana CLAS ni ada dalam bahasa atau cara Python. Okey, yang seterusnya. 2 lebar sama dengan 50. Invalid syntax. Kita tidak boleh mulakan pemboleh ubah dengan perkataan 2 nombor. Jadi kita sepatutnya letakkan lebar sama dengan 50. Okey. Itu adalah untuk latihan, contoh latihan ni lah. Seterusnya kita melaksanakan amali komputer, iaitu amali ni anda boleh buat di dalam Python online sebagai latihan untuk memahirkan anda sebelum anda pergi kepada soalan pentaksiran bilik darjah yang sebenar. Okay, kita lihat, kita buat sama-sama. Buka Python online. Okey, yang tadi kita buanglah, siap-siap. Okey, buangkan, kosongkan. Kita type balik semula seperti yang ada pada contoh dalam buku teks ini. X sama dengan ini. So kita print X. Print X. Run 19. Okey, 19. Anda boleh, baris yang kedua anda boleh typekan Y pula. Okey, di sini anda type Y sama dengan 4 kuasa 2. Bila kita menggunakan 2 simbol asterisk di sini dan diikuti dengan nombor, maka maksudnya 4 kuasa 2 ataupun 4 kuasa 4 kalau nak letak 4 dekat sini. Okey, so ini dalam contoh ini 4 kuasa 2. So print Y. Okey, print Y, cuba run. Okey, kemudian tambah lagi next latihan seterusnya. A sama dengan dalam kurungan
7 bahagikan dengan 6. Okey. Dan print A. 1990 16 1 667. Okey, seterusnya kita round. Round ni maksudnya kita nak fungsi round digunakan untuk membundarkan nilai A kepada dua tempat perpuluhan. Okey, kita boleh masukkan round, round. Okey, round A. Round A. Apa dah A? Koma 2. A tu apa? A adalah nilai pemboleh ubah yang ni tadi, yang atas ni. Okey, 7 bahagi dengan 6. Koma 2. 2 ni pula adalah 2 tempat perpuluhan. Okey, cuba kita lihat. Print A. Print dalam kurungan A. Okey, jangan lupa pergi ke baris baru dan cuba run. Bagi jenis data untuk teks pula, kita boleh menggunakan latihan contoh latihan ini. Kita typekan nama murid 1. Okey. Dia menggunakan huruf besar. Nama murid underscore 1. So tidak salah kat situ menggunakan huruf besar. Okey, N huruf besar, M huruf besar. Janji bila jarak kena ada underscore. Nama murid 1 sama dengan, dia isytiharkan sebagai string dan dalam kurungan diletakkan Aminah. Okey, Aminah. Okey, baris yang kedua, umur murid. U huruf besar, M huruf besar, umur murid 1 underscore, umur murid 1 sama dengan integer. So dia isytiharkan umur sebagai integer, nombor bulat dalam kurungan 14 tahun. 14 lah, integer. Jadi dia nak printkan nama murid Aminah ini dengan umurnya dalam bentuk ayat yang lengkap, maka dia akan gunakan arahan print, print, print. Okey. Buka kurungan. So bila kita nak masukkan perkataan, jangan lupa pembuka kata dan tuliskan nama murid ialah, okey, penutup kata. Kemudian bila kita nak gabungkan dia dengan pemboleh ubah yang ada, kita letakkan koma dan kita panggil balik semula nama pemboleh ubah tersebut. Kena sama sebiji macam ni. N huruf besar, M huruf besar, underscore dan 1. Anda boleh copy, letakkan di sini. Okey. Dan kemudian dia letak koma lagi sebab dia nak gabungkan dengan perkataan lain. Dan umurnya ialah. Jadi bila nak masukkan perkataan lain baru, letakkan pembuka kata dan umurnya. Dan umurnya ialah, okey, dan umurnya ialah okey, koma. Dia nak gabungkan dengan pemboleh ubah umur murid tadi, maka copy yang ni, umur murid 1 ni. Okey, copy, letakkan dekat sini. Pastikan dalam baris baris yang sama. Jangan pergi baris baru, nanti dia tak boleh print. Ni baris yang sama ni. Okey, baris yang sama, iaitu baris nombor 3. Okey, umur murid 1, koma. Dia nak gabungkan dengan perkataan tahun, jangan lupa pembuka kata tahun. Okey, sudah. Okey, barulah masuk baris yang baru. Baris yang keempat. Okey, baris yang keempat tak ada apa dah, kosong. Jadi bila kita run, okey, bagi soalan ini macam biasalah anda guna balik semula atau cara yang anda buat tadi. Pi sama dengan float 3.142. Kemudian jejari float input, masukkan ukuran jejari sfera anda. Ini bukan bulatan jejari sfera anda. Sebab kita nak mengira isi padu sfera. Okay. Dan kemudian luas sama dengan bukan luas lah. Tadi kira-kira luas ni isi padu sama dengan 3/4. Apa dia 3/4 ni? Okey, 3
dibahagikan dengan 4. Okey. Nak selamat kita buat dalam kurungan dulu. Okey, dalam kurungan 3 dibahagi dengan 4 didarabkan dengan pi, kemudian didarabkan dengan jejari kuasa 3. Okey, jejari kuasa 3 dan kita letakkan lagi satu jejari. Ataupun kita boleh guna simbol jejari 2 bintang 3. Maksudnya jari kuasa 3 boleh juga. Okey. Dan kemudian print isi padu sfera yang berjejari berapa? Okey, koma. Ini nak gabungkan dengan jejari ini, jadi kita masukkan jejari ini. Jangan lupa penutup kata. Okey, jejari ini. Okey, kita panggil semula ini, kita panggil semula boleh ubah jejari ni ya. Dan kemudian ialah ni adalah perkataan. Jadi pembuka kata dan penutup kata, tak ada titik ni, ialah berapa sentimeter padu. Okey, kita roundkan. Bukan luas lagi. Okey, isi padu sentimeter padu. Dan yang ni bukan lagi sentimeter persegi, tapi adalah sentimeter padu. Okey. Dan cuba kita run, kita tengok apa akan jadi. Okey, terus boleh jadi. Masukkan ukuran jari sfera dalam sentimeter. Katakan cikgu masukkan 5 cm dan dia akan keluar isi padu sfera yang berjari 5.0 ialah 294.56 cm padu. So itu untuk menjawab soalan TP4 ini. TP2 ini. Okey, kita teruskan pembelajaran kita sedikit sahaja untuk 3.1.31 dalam kurungan 1, menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan fungsi output. Kerana apa? Kita dah belajar secara tidak langsung apabila kita buat latihan tadi, kita dah belajar, iaitu kita IMK ni melibatkan cara-cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dengan aspek yang lebih luas. Okey, user interface, IMK, interaksi manusia komputer. Okey, user interface dalam bahasa Inggerisnya lah. Faktor komputer adalah seperti teknik grafik komputer, sistem pengoperasian, bahasa atau cara, pembangunan. Faktor manusia pula melibatkan teori komunikasi, bahasa, sains sosial, psikologi kognitif, psikologi dan sebagainya. Okey, yang penting di sini ialah bagaimana kita nak pastikan pengguna masukkan nilai dan kita boleh melaksanakan komputer atau cara boleh melaksanakan atau cara berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi dalam kes ini, manusia tindakan dia menggunakan antara muka input dan kemudian komputer akan mengecam apakah nilai input yang dimasukkan dan dia akan terjemahkan dalam bentuk atau cara dan kemudian pergi pada antara muka output dan dia akan paparkan apakah output yang diingini yang boleh difahami oleh manusia. Contoh tadi, cikgu masukkan input dia ialah jejari. Kemudian dia camkan nilai jejari tersebut, dia masukkan dalam formula dan kemudian dia keluarkan semula paparan dalam bentuk arahan print dan yang dalam bahasa yang difahami oleh manusia, iaitu ni, isi padu sfera yang berjari. Maksud kita baca, kita faham. Okey, so itu antara proses IMK ni lah, interaksi manusia dan komputer. Okey, ini adalah contoh dia. Umur input, masukkan umur anda. Ini kita dah buat tadi. Input, bila ada perkataan input, maksudnya kita minta pengguna masukkan sesuatu nilai. Jadi bila print, masukkan umur anda sama dengan 14. Okey, nak cuba boleh? Sekarang nak tengok saja pun boleh. Umur integer 14. Okey, print umur anda pada tahun ini ialah umur. Okey,
Ini adalah fungsi output pula, print. Secara tidak langsung tadi kita dah guna banyak dah arahan print kat sini, iaitu output, menghasilkan sesuatu nilai. Ini contoh dia lah. Lebar integer input, pengguna perlu masukkan lebar. Panjang integer input, pengguna perlu masukkan panjang. Kemudian digunakan formula parameter 2 darab lebar tambah panjang, luas lebar darab panjang. Print output dia, apakah luas segi 4 tepat dan juga apakah parameter segi 4 tepat tersebut. So ini adalah contoh sahaja. Dan atau caranya nanti beginilah, dia akan keluar begini sepatutnya. Masukkan lebar, pengguna masukkan 20. Masukkan panjang, pengguna masukkan 5. Dan atau cara akan paparkan luas segi 4 tepat sama dengan 50, parameter segi 4 tepat sama dengan 100. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Operator perbandingan kita akan buat pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.